Assalamualaikum, we are back again. So, korang dah belajar pasal LSNR, korang dah belajar pasal supply and demand, korang dah belajar pasal pattern, swap zone, breakout, pullback entry and engulfing. Semua tu dah cukup kalau korang nak terus trade. Tapi jangan terus trade, sabar, belajar dulu. Ingat 3 benda. Knowledge, korang dah belajar. Skills ni macam mana nak asah? Korang kena cuba tengok skills korang sama ada dah jadi ke belum, dah okey ke belum untuk trade. Lepas tu korang kena faham trading ni ada market behavior, which is korang kena belajar dari segi apa? Experience market korang. So, kita akan pergi kepada 2 topik sekejap lagi, which is dalam analysis technical juga, block order dan M15 second retracement. Sebelum korang pergi kepada topik ni, make sure korang dah faham betul-betul, korang dah betul-betul faham SNR, supply and demand, engulfing, breakout, pullback and entry. Buat screenshot yang aku suruh tu. Korang nampak korang screenshot, korang nampak korang marking, korang screenshot, korang nampak korang marking, korang screenshot. Korang cuba, benda tak ada lagi, tak jadi lagi, forward test benda tu tak jadi lagi, korang cuba marking. Lepas tu korang marking, korang screenshot. Tengok bila dia masuk dalam zone korang tu jadi ataupun tidak. Kalau jadi, korang screenshot. Kalau tak jadi, korang screenshot juga. Kenapa tak jadi, tulis dekat situ. Okay? Alright, so let's go untuk block order. Lama pun dah block. Maksudnya bila dia sampai satu kawasan itu, dia takkan pecah kawasan itu. Dia mungkin perlukan order yang banyak, lebih daripada 3 ataupun 4 touch untuk dia pecah. So macam mana? Jadi korang kena tahu dulu apa block order. Kawasan yang punya risiko yang rendah untuk meletakkan order. Satu, kawasan order itu perlulah dapat dan boleh menghasilkan keuntungan tinggi. Macam mana nak tepatkan tu? Adalah kawasan-kawasan engulfing ataupun breakout yang ada engulfing. Ingat 2 elemen tu, okey? Di mana kawasannya? Di mana terletaknya bullish dan bearish terakhir. Okey, bearish terakhir ataupun bullish terakhir itu adalah biasanya di kawasan-kawasan supply ataupun demand yang berlaku breakout untuk dia pergi ke kawasan seterusnya. Contohnya supply, dia breakout, betul? Dia nak pergi kawasan demand. Jadi ini adalah kawasan bullish yang terakhir. Okey, kawasan bullish sebelum dia terus menurun. Okey, jadi kawasan itu adalah dikira block orders. Sebab apa? Bila dia sampai, dia akan react. Tunggu untuk price datang semula ke kawasan tu. Maksudnya bila kawasan breakout dah siap, korang kena tunggu untuk dia datang semula. Okey, dan kebiasaannya price akan membentuk pattern. Oleh itu kita dapatkan pasti pergerakan pasaran seterusnya. Kalau korang tak nak buat pattern, tunggu breakout. Okey, bila akan berlaku? Di kawasan supply ataupun demand dan swap zone. Okey, jadi block order ni dia akan berlaku dalam kawasan supply and demand. Dia tak akan berlaku di tengah-tengah. Dengar, dia tak akan berlaku di tengah-tengah. Dia akan berlaku di kawasan reversal. Okey, sama ada di kawasan supply ataupun demand. Dia tak akan berlaku di kawasan tengah-tengah. Boleh berlaku pada kedua-dua arah bullish dan bearish. Maksudnya bila dia sampai, dia boleh berlaku waktu dia sampai dekat demand ataupun dia boleh berlaku bila dia sampai dekat kawasan supply. Okey. So, jom kita tengok dalam market. Aku prefer untuk setup ni berada dekat higher time frame. Sebab bila ada dekat higher time frame, dia akan memberi untung yang sangat tinggi, which is profit lah. Bahasa trading ni adalah profit. Satu contoh yang memang dah jelas dekat sini, which is di sini ada satu kawasan supply. Korang ingat aku pakaikan market yang sama saja supaya dalam satu tu ada macam-macam reason yang aku nampak dan boleh mencari entry. Okey, contohnya dekat sini. Ini adalah kawasan supply, betul. So, dekat sini bila kawasan supply kita tahu dia akan membuat reversal. Confirmationnya adalah bila ada breakout. Maksudnya memang dia nak turun, dia dah pecah dah harga lantai tu. Dah tak ada lagi harga lantai. Dan dia akan buat harga puncak yang baru, harga ceiling yang baru dekat sini. So, bila benda tu jalan, turun, bila dia datang semula dekat kawasan breakout tu lah senang kata. Jadi kawasan tu akan menjadi block orders. Okey. Kenapa dia turun? Kenapa dia turun dekat sini? Okey, secara fundamentalnya, bahasa fundamental dia, kenapa dia turun dekat sini? Sebab adanya sellers yang tinggi. Okey, sellers maksudnya yang menolak dia menurun. Okey, sellers. Okey, jadi dia kat situ. Bila dia datang semula, order seller akan ada lagi sekali. Dia akan ada. Okey, contohnya dekat sini kenapa dia turun? Sebab adanya order dari sellers.
Jadi bila price tu datang semula, ada ke tak ada order sales tu? Ada. Seller akan masuk balik dekat mana punca dia turun, which is punca tu adalah dekat sini. Punca utama dia adalah dekat kawasan ini. Jadi bila ada punca, itu adalah blok. Okey, bila datang semula, dia akan di-block. Dia takkan biarkan saja untuk terus pacak. Dia akan terus react lah. Macam tu. Alright, clear? Clear, mantap. So, kalau korang tak faham, korang sila komen. Sama juga dengan case yang di bawah ini. Ini adalah kawasan demand. Okay, demand ini adalah breakout zone, which is itu adalah permulaan untuk dia terus pacak, dia terus bullish daripada kawasan bawah ini dan terus breakout. So, dekat situ, ini adalah kawasan breakout, itu adalah kawasan punca dan ada orders buy yang tinggi. Sebab itulah dia boleh buka candle yang besar macam ni. Sebab itulah dia boleh ada keluar candle biru yang besar macam tu. Okey. Jadi bila dia datang semula, dia akan react atau tak? Akan react. Nampak tak? Block orders. Nampak? Ada orders daripada buyers di kawasan ini. Okey? Dapat sesuatu? So, di situlah cara-cara kita nak tentukan block orders dan cara-cara kita nak tentukan sama ada zone tu masih valid ataupun tidak. Kalau ingat, aku dah cakap dalam SND punya topik, supply and demand. Kalau dia touch zone tu, contohnya kalau dia touch zone ni lebih daripada 3 kali, dia dah jadi takkan respect lah, dia takkan valid lagi. Sama juga dengan di kawasan demand, kalau dia datang balik dalam lebih daripada 3 kali, dia dah jadi takkan valid. Okay, so make sure korang entry bila benda tu first time datang ataupun second time. Third time hati-hati, fourth time dah jangan ambil lagi. Okay, so kita pergi kepada topik yang kedua untuk advance sedikit pada akulah. Okay, which is M15 second retracement. Okay, M15 second retracement ni adalah, dan nama pun M15, korang kenalah tengok dekat time frame M15. Peluang kedua. Nampak? Ada peluang kedua dalam trading ni. Apabila kita terlepas untuk letakkan order di harga yang tertinggi sell atau terendah buy. Dengar? Tertinggi sell ataupun terendah buy. Dalam pergerakan pasaran akan berlaku permulaan semula untuk mengumpul order ke arah yang lebih jauh. Okey. Jadi, di mana kawasan ni? Dia ada sama ada masa dia nak bergerak pergi daripada supply ke demand ataupun demand ke supply. Okay, macam block orders tadi, dia akan berlaku di dalam kawasan supply ataupun demand sahaja. Tapi M15 second retracement ni dia akan berlaku sebelum, maksudnya dia dah breakout, dia dah pull back. Lepas tu dia nak pergi tu, dia akan ada lagi satu breakout. Masa itulah dia akan berlaku, which is dia dah dikira macam continuation lah. Block orders tadi tu adalah reversal, tapi ini adalah continuation. Okay, kebiasaan price akan membentuk pattern. Oleh itu kita dapat kenal pasti pergerakan pasaran seterusnya. Lebih persis, breakout, pullback, entry, simple. Okay, tunggu ada breakout baru korang entry. Bila akan berlaku? Dalam kawasan supply and demand. So sebelum dia akan pergi lebih jauh tu, dia akan ada lakukan M15 second retracement untuk kumpul orders yang lebih tinggi. Boleh berlaku pada kedua-dua arah lah, macam biasa. So jom kita tengok. Okay, sekarang kita dekat topik M15 second retracement. Alright, so macam aku cakap tadi, dia adalah peluang kedua kalau korang terlepas breakout yang pertama. Okay, jadi ini adalah peluang kedua, M15 second retracement. So macam dekat sini adalah breakout yang pertama untuk semua support, dan ini adalah pullback dia. Jadi yang kedua dekat mana? Korang tunggu dia buat satu support macam dekat sini. Tunggu dia buat satu support, dia breakout. Nampak candle merah ni? Itu adalah candle, ini adalah support, ini adalah candle breakout dia. So bila dia breakout, dia akan pull back. Waktu itulah korang entry. Dengar? Waktu itulah korang entry M15 second retracement. Alright, nampak ni? Breakout, pull back, entry dekat sini. M15 second retracement. Kalau korang dah terlepas dekat breakout yang pertama ni, korang boleh pergi dekat breakout yang kedua. Okay? Okay? Clear? Harapnya clear. M15 second retracement ni sama sahaja macam breakout pullback entry, cuma dia adalah kali kedua dia breakout di dalam arah yang sama. Macam kalau korang tengok dalam gambar ni, dia akan berada berlaku lebih daripada 2 kali. Contohnya
Ini adalah breakout yang pertama. Okey, breakout, pullback, entry. Dia pecah lagi, support. Tunggu, dia breakout, dia pullback, entry. Dia breakout, dia pullback. Korang boleh entry lagi sampailah ke kawasan demand. Sama macam breakout, pullback, entry. So ini adalah semua setup continuation. Korang akan nampak benda ni semua macam continuation punya pattern. Okey, so M15 second retracement ni pendek kata adalah peluang kedua selepas korang terlepas peluang pertama, dan boleh jadi peluang ketiga selepas korang terlepas peluang kedua. Dan berapa kali boleh guna ni peluang ni? Maksimum adalah 3 kali, jangan lebih daripada itu, cukup. So kalau dalam gambar ni 1, 2 dan 3 sama macam dekat sini. Ini adalah berlaku sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. So ambil sampai 3 saja. 1, 2, 3. Yang keempat ni tak payahlah, agak risky lah, biar sahaja bila dia turun, cukup sampai di situ. Okey, kalau korang dah nampak breakout entry di M15 sahaja, jangan guna lebih kecil lagi, jangan guna terlalu besar, sebab kalau terlalu besar dia takkan nampak. Okey, aku tunjuk korang kalau pergi kat time frame yang lagi besar, korang takkan nampak. Nampak? Tak nampak apa-apa. So pergi dekat M15 sahaja, jangan pergi lagi kecil dan jangan pergi lagi besar, sebab kalau lagi besar korang akan terlepas, tapi kalau terlalu kecil korang akan keliru mana satu breakout yang valid. So time frame selamat adalah M15 sahaja. So sama juga dengan buy. Okey, sama juga dengan buy. Okey, jomlah kita tengok satu yang ada dekat sini, M15. Alright, M15 second retracement. Ini adalah breakout yang pertama. Nampak candle ni? Itu adalah breakout pullback entry yang pertama. Ini adalah yang kedua. Nampak? Dia breakout, dia masuk balik, dia pullback, dan kita boleh entry dekat sini untuk buy. Okay, so dekat situ saja. Itu saja. Sebenarnya ia adalah breakout pullback entry, cuma nama saja sedikit berbeza, supaya kalau korang Google, korang boleh nampak lah dekat dalam Google. Okay, M15 second retracement setup ni jarang orang reveal, tapi aku reveal supaya korang tahu bahawa korang ada peluang kedua kalau korang dah terlepas entry. Okay, so itu saja untuk block orders yang berlaku di dalam kawasan supply ataupun demand, which is reversal. Dan M15 second retracement ni adalah continuation yang berlaku apabila price nak bergerak daripada kawasan supply ke demand, ataupun supply ataupun demand ke supply. So make sure korang fokus bila korang nak entry, nampak engulf, nampak breakout pullback entry, baru korang entry. Ya, nampak clearly SBR ataupun RBS, barulah korang entry. Confirmation tu penting, bukan sahaja technical analysis sahaja. Okey, so dah ada technical analysis, boleh proceed kepada confirmation, barulah korang boleh proceed. So itu saja daripada aku. Make sure fokus, pensel dan buku nota dah siap. Make sure korang take note all. Ada apa-apa soalan silakan komen. Jangan lupa like and share. Okay, subscribe juga. Jangan lupa share dekat kawan-kawan. Okay, ada apa-apa soalan sila komen. Assalamualaikum. Olay.